Assalamualaikum, bertemu bersama saya Nazri Kahar dalam Johor Memilih. Dan Alhamdulillah untuk temu bual kita pada hari ini, saya akan mendapatkan seorang calon muda yang memang muda, pertama kali ditampilkan oleh parti beliau yang muda juga, dan berada di satu kawasan yang penting untuk dilihat bagaimana parti ini yang menampilkan calon wanita muda mampu meraih sokongan maksima untuk Pelaraya Negeri Johor 2022. Jadi tanpa melengah masa, saya bersama dengan Amira Aisyah. Terima kasih Amira. Okey, apa pun Amira, 12 hari, 14 hari kempen ini akan menentukan nasib jatuh bangun Amira, walaupun ini pertama kali dalam politik dan bertanding secara rasmi di bawah tiket muda. Jadi selaku calon pertama diumumkan oleh Syed Saddiq untuk mewakili muda dalam Pelaraya Negeri Johor, dan juga anda seorang Setiausaha Agung muda, pastinya anda mempunyai banyak topi pakai kali ini. Jadi di mana anda memposisikan diri Amira dalam membawa wadah politik di Puteri Wangsa? Pertama sekali, Alhamdulillah, apabila Syed Saddiq umumkan saya sebagai calon muda yang pertama, pada waktu itu saya amat rasa rendah diri kerana disebutkan bahawa saya dan juga rakan-rakan lain, 6 orang lagi kawan-kawan daripada muda, merupakan orang kata imej pertama yang kita tonjolkan oleh muda dalam pilihan raya. Jadi kita perlu bawa nama muda dengan baik, perlu tunjukkan bahawa muda memang serius dalam politik khidmat, politik dasar dan juga politik nilai. Untuk pilihan raya kali ini, pertama sekali sebagai Setiausaha Agung Parti Muda, saya juga punya tanggungjawab untuk turut berkempen bagi kawan-kawan saya di kerusi-kerusi lain. Tetapi paling utama bagi saya adalah di Puteri Wangsa itu sendiri. Kerana Puteri Wangsa ini bukan sekadar tempat untuk saya bertanding, tetapi Puteri Wangsa ini adalah tempat yang sangat dekat dengan hati saya. Kerana keluarga saya berada di sini, ibu saya, adik-beradik saya, pakcik-makcik saya pun ramai memang orang Puteri Wangsa. Jadi saya memang ikhlas untuk berkhidmat di Puteri Wangsa, dan walaupun ini kali pertama, saya ingin buktikan bahawa saya merupakan anak jati Johor yang betul-betul ikhlas untuk berkhidmat dan memberikan yang terbaik untuk Puteri Wangsa. Apa simbolik Puteri Wangsa buat Amira dari melihat latar belakang Amira berada di kawasan ini, latar belakang melihat kata pun isu pendidikan, keciciran di kalangan anak-anak muda dalam bidang pendidikan, mereka ada terlibat dalam gejala sosial. Jadi politik adalah satu perkara yang besar, tetapi Amira membesar dengan situasi perbandaran ataupun pinggiran bandar sebegini. Jadi di mana titik pertemuan yang akan membawa ataupun naratif politik sepanjang untuk menarik sokongan 14 hari ini? Saya sebenarnya membesar, I spend most of my childhood di Kampung Melayu Majidi. Saya membesar di Kampung Melayu Majidi di Johor, di mana tempat saya membesar merupakan kawasan setinggan. Saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, ibu saya seorang cikgu bersama dengan nenek saya dan adik-beradik. Jadi sepanjang saya membesar, memang saya dapat lihat bahawa apabila tidak ada orang kata keadilan dalam sosioekonomi, keadilan dalam akses pendidikan yang berkualiti, memang amat sukar untuk mereka yang berada dalam golongan bawahan B40 untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi sewaktu daripada saya kecil, mungkin kerana saya dibesarkan oleh seorang guru, saya sentiasa percaya bahawa pendidikan itu adalah tunjang sesebuah generasi. Pendidikan yang mampu memecahkan seseorang itu daripada kepompong kemiskinan and improve the lifestyle ataupun keseluruhan keluarga dia, the well-being of the family. Jadi saya sendiri membesar di Kampung Melayu dan kemudiannya berpindah di Puteri Wangsa, di mana Puteri Wangsa ini sebenarnya kira di Johor Bahru dianggap kawasan yang urban. Tetapi ada jugalah kawasan yang sedikit semi-urban. Kita juga ada Felda di dalam kawasan Puteri Wangsa, Felda Ulu Tebrau, ada Kampung Maju Jaya dan sebagainya. Tetapi the heart of Puteri Wangsa itself adalah satu kawasan yang sangat berbilang bangsa, berbilang kaum. Dan apabila saya turun berjumpa dengan rakyat di Puteri Wangsa, memang antara masalah yang paling besar di kawasan Puteri Wangsa ini, terutama sekali selepas tamatnya pandemik COVID-19, merupakan masalah keciciran murid seperti yang Haji sebut sebentar tadilah. Di Johor itu sendiri, 20% ada pelajar cicir selepas COVID-19, dan semua ini berikutan dengan online digital learning yang sukar untuk diikuti oleh pelajar-pelajar daripada pelbagai latar belakang.
Ibu saya merupakan pernah menjadi seorang pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Daya di kawasan Puteri Wangsa juga sendiri. Walaupun di SMK Taman Daya itu banyak pelajar dari golongan M40 dan mungkin the lower side of T20, tetapi di kawasan itu juga masih ramai lagi pelajar yang tidak mempunyai gadget yang bagus, tidak ada capaian internet yang bagus untuk mereka masuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi apabila saya masuk ke dalam arena politik, saya memang sentiasa tekad untuk mengubah sistem pendidikan negara. Tetapi saya sedar bahawa tanggungjawab seorang ahli Dewan Undangan Negeri, dan kita sekarang berada dalam pilihan raya negeri Johor, the jurisdiction untuk pendidikan itu sendiri merupakan federal jurisdiction. Tetapi apa yang saya ingin bawa di Puteri Wangsa adalah untuk memastikan bahawa kebajikan pelajar-pelajar itu sendiri terjaga. Bermakna kita ingin pastikan bahawa tiada yang keciciran dari segi digital learningnya, mereka mempunyai akses kepada gadget yang lengkap, mereka mempunyai akses kepada internet. Sekiranya tidak dapat internet di kawasan rumah, kita perlu sediakan pusat komuniti yang mesra pelajar. Dan saya fikir apabila kita melihat kepada tempat seperti Puteri Wangsa, di mana ada urban dan juga semi-urban, ini adalah tempat terbaik untuk kita test out sama ada jurang digital itu dapat tak kita rapatkan di Puteri Wangsa, dan kemudian we can put that as a litmus test lah kepada keseluruhan sistem pendidikan di Malaysia. Ya, bagi Amira, berada di bawah payung muda parti baru, dan pastinya cabaran besar adalah menggembeling untuk jentera. Jadi di mana kekuatan muda untuk membawa seramai mungkin pengundi di kawasan Puteri Wangsa untuk keluar mengundi muda tanpa jentera? Memang betul, saya mengaku muda merupakan parti yang baru, orang kata parti underdog dalam pilihan raya negeri kali ini. Nak berbanding dengan parti yang dah berdekad-dekad lamanya, sudah tentu dari segi keahliannya, dari segi pengalaman politiknya, kami tidak sehebat atau semegah parti-parti lain. Tapi dalam masa yang sangat singkat, dalam 2 tahun semenjak kita hantar pendaftaran parti muda, alhamdulillah muda telah mendapat lebih daripada 70,000 ahli. Dan kita dapat buktikan seperti sebagai contohnya sewaktu kita membantu mahasiswa yang terkandas sewaktu COVID-19, sewaktu kita pergi misi banjir nasional, di mana walaupun muda ini parti yang baru, kita dapat pergi ke hampir ke semua negeri yang terkesan dengan banjir pada hujung tahun lepas. Dan ini semua menunjukkan bahawa semangat anak muda itu, walaupun kita tidak seramai orang lama, tetapi kita mempunyai semangat yang besar dan semangat yang berkobar-kobar untuk turun ke lapangan dan membantu orang dengan sebaik mungkin. Begitu jugalah untuk di pilihan raya negeri Johor kali ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekiranya kita lihat tim saya sendiri, pasukan berkempen saya di Dun Puteri Wangsa ini terdiri daripada banyak kawan-kawan di universiti, banyak lagi mahasiswa-mahasiswa, dan juga ramai kawan-kawan yang daripada luar negeri Johor yang datang membantu. Tetapi bagi saya yang paling utama, bagi saya di Puteri Wangsa, kerana saya memang anak jati Johor dan saya punya keluarga memang ramai di Puteri Wangsa, alhamdulillah, walaupun mereka bukannya ahli aktif untuk parti muda, tetapi kepercayaan mereka kepada apa yang perjuangan saya, ramai ahli keluarga juga yang datang turut membantu. Dan saya fikir ini merupakan kekuatan saya lah, keluarga saya adalah kekuatan saya, dan insyaAllah kita akan buktikan, muda akan buktikan, if we are not strong in money and in numbers, we are definitely strong in spirit. Menarik. Amira bercerita tentang keluarga. Dari faktor keluarga, siapa yang menjadi pencetus semangat Amira dalam politik sebenarnya? Sudah tentu saya memang kita kata idola saya lah. Idola saya memang ibu saya. Arwah ayah saya meninggal sewaktu saya berumur 12 tahun. Pada waktu itu saya mempunyai adik yang kecil. Adik lelaki saya berumur 6 tahun dan saya ada adik perempuan yang pada waktu itu baru berumur 3 bulan. Ibu saya cumalah seorang guru, tetapi semangatnya berkhidmat kepada anak-anak didiknya sendiri itu sangat memberikan inspirasi kepada saya dan adik-beradik. Kami waktu kecil tu secara jujurnya sebenarnya lebih banyak ditinggalkan bersama nenek. Kerana ibu saya seorang yang sangat komited dalam dunia pendidikan. Waktu itu beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi ataupun sekarang dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Said Nasir Ismail.
Dan pada waktu itu beliau bekerja dari pagi sampai malam, berkhidmat kepada anak bangsa, tidak kira sama ada mereka Melayu ke, Cina ke, India ke. My mother always gave her all. Dan ibu saya sentiasa ingat pesan ibu saya kepada saya adalah, dia sentiasa kata, what little we have to share. Dan benda itu menjadikan pencetus semangat perjuangan saya. Walaupun kita bukan dari keluarga politik, tetapi semangat berkhidmat tu sudah lama diterap dari kecil lagi. Jadi mereka tidak menghalang apabila Amira mengangkat tangan, saya inilah bidang dan juga laluan saya untuk membawa nama Amira Aisyah, iaitu politik. Tidak, sewaktu habis langkah Sheraton sebenarnya saya jumpa ibu saya, dan dia sebenarnya yang bersungguh-sungguh. Dia kata, no Aisyah, panggil saya Aisyah, dia kata, Aisyah, kalau you nak change the system, you perlu berada dalam sistem itu. Dan ibu saya memang pemberi semangat paling besar. Sewaktu YB Syed Saddiq mengumumkan saya sebagai calon, dia orang pertama yang sampai ke pejabat dan orang terakhir yang meninggalkan pejabat. Jadi saya sangat bersyukur dengan sokongan dia. Jadi memang peristiwa langkah Sheraton itu menjadi pencetus utama Amira untuk bersama dalam sepenuh masa dalam politik. Betul. Apa yang menyebabkan kecewa sangat dengan langkah Sheraton? Sewaktu saya di universiti, saya memang banyak terlibat dengan aktivisme politik, politik aktivism. Saya pun ikut sama dalam Himpunan Bersih 5 pada waktu tersebut. Saya ikut sama dengan 1MDB, kita buat jelajah satu Malaysia, deklarasi rakyat. Tetapi selepas itu, selepas Pakatan Harapan memperoleh kemenangannya, YB Syed Saddiq ada menjemput saya untuk bersama-sama dalam bersatu. Tapi pada waktu itu saya menolak. Pertama kerana saya tidak percaya bukanlah tidak percaya, tetapi jiwa saya bukanlah sama dengan apa yang diperjuangkan oleh bersatu. Jadi saya tidak masuk ke dalam bersatu. Tetapi kedua, pada waktu itu saya sangat ingin berkhidmat dalam bidang public policy. Jadi selepas saya tamat latihan dalam kamar, saya masuk ke dalam sebuah think tank di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bernama PADU. Jadi dalam PADU ini saya sedar saya jaga dua inisiatif. Saya jaga inisiatif pendidikan abad ke-21 dan juga inisiatif literasi dan numerasi. Jadi pada waktu itu kami ada buat satu addendum kepada blueprint pendidikan sedia ada, very extensive. Tetapi apa yang saya sedar pada waktu itu, tidak kira sekiranya kita di think tank ataupun dalam public servants, tidak kira betapa bagusnya dasar yang kita rangka di atas kertas, sekiranya tidak ada keazaman politik to push it through, it's tough untuk kita create changes dalam sistem pendidikan. Dan saya lebih kecewa apabila berlakunya langkah Sheraton yang saya lihat sebagai titik runtuh demokrasi pada waktu itu. Saya sangat kecewa apabila kita lihat rakyat sudah keluar pada PRU 14. Ramai yang keluar dengan gelombang baru yang ingin mendapatkan kerajaan yang baru, tetapi dengan mudahnya kepercayaan rakyat itu dikhianati oleh beberapa orang ahli politik kerana mereka lebih pentingkan tampuk kuasa dan juga wang mereka sendiri. Jadi pada waktu itu saya sedar bahawa kita perlukan lebih ramai orang-orang yang jujur, yang ikhlas untuk berkhidmat dalam politik. Dan saya fikir sudah masanya kita bawa satu perbaruan dalam politik dan kita bawa satu budaya baru dalam politik. Dan pada waktu itu saya sendiri yang message Saddiq dan saya kata, if you form a new party, young and smart people who believe in making changes, I want to be with you. Pada waktu itu dia jemput saya kembali dan sama-sama dengan ramai lagi orang-orang muda yang like-minded people, kita tubuhkan muda. Kerana saya percaya at the very root of apa-apa permasalahan dalam negara kita, tidak kira dalam sistem pendidikan, dalam sistem sosioekonomi, dalam sistem kebajikan rakyat, the very root of it adalah apabila kita tidak dapat membasmi politik kuasa dan politik wang, itu sangat sukar untuk kita mengubah sistem. Itu antara idealisme Amira. Saya sempat membaca sedikit profil atas Amira, apa yang diperkatakan itu. Tetapi idealisme ada satu, kata pun, batu halangan yang besar apabila untuk dijadikan sebagai satu polisi, satu dasar dan satu perjuangan yang real. Jadi bagaimana muda dan Amira untuk Puteri Wangsa ini dapat menterjemahkan wadah itu
idealisme cantik di atas kertas, idealisme betul sebagai kita orang muda nak inginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, sesuatu yang tidak rasuah, menolak politik wang. Tetapi sekarang anda berada di kepompong yang betul, iaitu di landasan yang betul, real politik yang berada di lapangan. Di situlah anda akan diuji dengan kataupun sogokan, dengan kataupun sokongan, dengan balasan. Jadi di mana titik tengah Amira kalau kita boleh lihat sepanjang kempen akan datang ini? Dalam permulaan kempen itu sendiri, kerana kita percaya bahawa untuk kita basmi politik rasuah, politik kuasa, politik wang itu paling penting adalah untuk meletakkan akta political funding, akta pendanaan politik. Walaupun akta pendanaan politik itu belum ada dalam Malaysia, tetapi muda ingin menjayakan Political Funding Act itu bermula dengan parti kita sendiri. Jadi dalam muda itu sendiri, sewaktu kita berkempen dan kita buat fundraising dan crowdfunding dan sebagainya, kita pastikan bahawa setiap dana yang masuk ke dalam parti muda itu diisytiharkan. Kita semua tahu berapa masuk, berapa keluar, ketelusan perlu ada, dan kita ada letak ceiling perbelanjaan. Bukan ceiling perbelanjaan, ceiling pendanaan. Pendanaan di mana parti-parti lain belum buat lagi perkara tersebut, tapi kita harap ini menjadi satu contoh bahawa it is possible. Penanda aras bahawa memang boleh, kita boleh buat. Di muda kita letak ceiling berjumlah RM200,000. Tak lebih dari itu? Tidak lebih. Kalau lebih, kena pulang balik? Kalau ada lebih, memang, and it has happened, memang ada yang ingin memberikan lebih kerana mereka percaya dengan perjuangan muda, tetapi memang kita kata tak apa, memang kita tak boleh ambil. Itu ketulusan kita. Ya, ceilingnya adalah RM200,000 dan kita keluarkan surat kepada pendana, dan dalam surat itu memang kita ada tulis bahawa setiap sumbangan yang diterima adalah without any precondition. Kerana kita ingin pastikan bahawa mereka membantu kita kerana mereka hanya percaya dengan kita. Dan satu-satunya janji yang kita berikan adalah janji bahawa kita akan perjuangkan suara rakyat dengan betul. Dan bukannya janji projek, janji pangkat dan kuasa dan sebagainya. Dan setelah tamat berkempen ini, kita akan isytiharkan segala perbelanjaan kita. Selalunya memang setiap calon mengisytiharkan perbelanjaan mereka sendiri. Setiap calon perlu isytiharkan tidak lebih dari RM100,000. Tetapi apa yang muda ingin buat adalah parti muda itu sendiri akan mengisytiharkan di peringkat pusat apakah perbelanjaan kita kepada rakyat. Kerana ini saya percaya satu ketelusan yang boleh memulangkan kembali kepercayaan rakyat kepada parti politik dan ahli-ahli politik. Dan sepanjang tempoh berkempen ini, kita perlu pastikan bahawa kita bawa politik yang sihat. Kalau dulu kita selalu tengok bila ahli-ahli politik berceramah, banyak dengan attacking the other parties. You attack the other party, cerita tentang perihal peribadinya, dan ada banyaklah yang orang kata black ops going around. Tetapi untuk parti muda, kita ingin bawa satu budaya politik baru, pentas demokrasi yang sihat, di mana apabila kita berkempen, kita cerita apa tawaran kita. Biar rakyat yang menilai sama ada mereka ingin tawaran kita atau tawaran parti yang lain. And I think this is a very important point untuk muda, untuk kita buktikan bahawa orang katalah kita ni parti naif, parti idealisme, tetapi kita perlu buktikan bahawa our idealism is not our weakness, but it is our strength. Tetapi masa yang muda muncul ini satu masa yang kritikal. Maksud saya waktu kritikal ini ketika pandemik COVID-19, ketika anak muda tak ada kerja, ketika sempadan Johor belum buka, ratusan ribu tidak boleh berulang-alik, puluhan ribu yang hilang kerja sejak MCO, sejak PKP kerana mereka tidak boleh ke Singapura, pelaburan masuk asing semakin kurang. Jadi di mana orang kata pun keupayaan Amira untuk menjual idea ini? Dalam beberapa, tak salah sama ada hari ini atau esok, muda akan melancarkan manifesto muda yang dikenali sebagai buku putih. Di dalam manifesto itu memang kita menekankan bahawa pilihan raya kali ini sangat penting kerana ini adalah masa untuk kita reborn daripada pandemik COVID-19. The next 5 years adalah sangat penting, sangat crucial untuk kita membina semula ekonomi negeri Johor. Selepas penutupan border Singapura dan Johor, Johor punya ekonomi experience a very bad drop. 70% drop daripada retail ekonomi sahaja. Jadi apabila saya berjumpa dengan peniaga-peniaga di kawasan Puteri Wangsa itu sendiri, ramai yang menceritakan apabila mereka hilang customer,
amat sukar untuk mereka memulakan kembali perniagaan. Tetapi apa yang menyedihkan apabila saya berbincang dengan peniaga-peniaga ini adalah kerana walaupun mereka baru ingin mula semula lah, orang kata nak mula semula hidup ni lepas pandemik COVID-19, tetapi proses untuk mereka bermula semula itu sangat sukar. Lesen perniagaan sukar untuk dapat, sewaan tapak masih lagi sangat tinggi. Dan saya fikir benda-benda ini adalah benda yang kita perlu teliti di peringkat Dewan Undangan Negeri, kerana ini adalah satu benda yang kita boleh lakukan. Ini adalah antara pihak berkuasa tempatan dan juga peniaga-peniaga. Jadi di Puteri Wangsa memang saya ingin memperkasakan dan membantu peniaga-peniaga kecil dan peniaga-peniaga sederhana yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19. Kita ingin pastikan bahawa mereka dapat memperolehi lesen perniagaan dengan mudah. Tidak perlu lagi saya kira mereka dia dah pernah dapat lesen perniagaan sebelum ini, tetapi setiap tahun apabila lesen perniagaan itu perlu diperbaharui, dia perlu pergi semula ke majlis dan isi pelbagai borang. Sepatutnya proses itu dipermudahkan. Kita sudah ada proses digital, sepatutnya it is one click away. Dan sekiranya ada kesilapan, barulah datang dan kita review. Dan benda ini terutama sekali sewaktu COVID-19, proses-proses ini perlu dipermudahkan. Kerana sekiranya kita tidak mempermudahkan proses peniaga kecil dan peniaga sederhana, itu akan mendatangkan impak kepada ekonomi rakyat secara amnya. Kerana at the end of the day, mereka inilah yang mencipta pekerjaan kepada lebih ramai rakyat di Puteri Wangsa. Mereka inilah yang mendatangkan, menghidupkan ekonomi di Dun Puteri Wangsa. Dan ini antara benda yang saya amat ingin telitilah di Dun Puteri Wangsa. Dan seterusnya saya fikir sangat penting untuk kita lihat kepada isu upskilling dan reskilling of peniaga-peniaga kecil, peniaga sederhana, micro enterprises. Usaha ini ada juga telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri Johor sekarang, tetapi saya fikir perlu digiatkan lagi. Terutama sekali kita perlu ada targeted insentif. Kalau kita buat secara rawak atau secara rambang, kita tidak dapat fokus kepada mereka yang betul-betul terkesan. So, isu ini perlu dijalankan targeted insentif kepada anak muda yang baru graduate, fresh graduates, because sangat susah untuk fresh graduates mendapat pekerjaan. Kepada mereka yang retrench apabila pandemik COVID-19, kepada mereka yang tidak dapat lagi pergi bekerja kerana penutupan border Singapura dan Johor. Dan ini antara benda yang saya ingin buat di Dun Puteri Wangsa secara spesifik. Okey, akhir sekali Amira kena jual di Esrawani. Amira, kenapa penduduk pemilih di Puteri Wangsa perlu memilih Amira? Kepada penduduk di N41 Puteri Wangsa, sama ada tinggal di Johor ataupun di luar Johor, saya sedar bahawa saya merupakan wajah baru dalam politik. Saya bawa nama baru dalam politik, nama muda itu sendiri. Tetapi apa yang saya ingin bawa di Dun Puteri Wangsa ini adalah politik khidmat, politik dasar dan juga politik nilai. Saya ingin memperjuangkan kelangsungan ekonomi di Dun Puteri Wangsa selepas pandemik COVID-19, membantu peniaga kecil dan peniaga sederhana. Saya ingin memelihara kebajikan pendidikan daripada sektor pendidikan, tidak kira pelajar, guru-guru ataupun mereka yang berada dalam sektor pendidikan secara amnya, untuk memastikan kebajikan mereka terpelihara. Kerana saya percaya bahawa pendidikan merupakan nadi Puteri Wangsa. Dan terakhir sekali, saya ingin mewujudkan satu komuniti yang sejahtera, yang muafakat dan juga yang selamat. Dan ini dapat dibuat sekiranya secara khususnya di Puteri Wangsa itu sendiri kita mempunyai kesepakatan komuniti yang kuat. Jadi kepada penduduk Puteri Wangsa, saya mohon agar dapat pulang kembali ke Johor untuk turun mengundi, dan undilah berikan sokongan kepada saya, nombor 6, calon nombor 6 di Puteri Wangsa. Itu nombor bertuah tu kita mendoakan bersama-sama. All the best Amira. Terima kasih Haji. Untuk kempen 14 hari ini, dan kita akan memantau dari jauh dan dekat di Esrawani, sama ada saya dan juga rakan-rakan yang akan membuat liputan sepanjang kempen untuk Amira di Puteri Wangsa. Sekian saja untuk Johor Memilih. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan calon yang lain pula. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.